Warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Soal apa juga? 5 6 tahun arah ayat 3 dan iman. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, kata Tuan Musannif Tuan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullah ta'ala, dan terbentuklah iman itu di atas 6 asas atau tunjang yang dinamakan dia asas atau tunjang tu, 6 asas ataupun 6 tunjang itu dengan rukun iman. Jadi terbentuknya iman itu dengan 6 asas, 6 dasar ataupun 6 tunjang ataupun 6 umbi. 6 ni pun kesimpulan. Disimpulkan daripada 60. Disimpulkan daripada setengah kata 100 cabang-cabang iman. Ni yang kesimpulan dia dari dalam 6 ni lah terbit keluar sampai 60 ke 100 pun. Jadi hari ni kita masuk kata musannif dan terbentuklah iman itu. Makna dia hasil iman itu. Jadi iman itu di atas 6 asas ataupun 6 dasar ataupun 6 tunjang ataupun 6 umbi yang dinamakan dia 6 asas 6 tunjang itu dengan nama dia rukun iman ataupun asas bagi iman ataupun tunjang bagi iman. Yang pertama daripada 6 itu ialah percayakan Allah. Apa dia yang dikehendaki percayakan Allah ni? Iman ni tasdiq biqalbi, membenarkan dengan hati. Kan? Iman ni ialah membenarkan dengan hati. Yakni keyakinan di dalam hati kita. Keyakinan di dalam hati kita dengan membenarkan. Perkara-perkara. Yang perkara-perkara tu, yang 6 perkara tu benar sungguh dalam hati kita, yakin sungguh dalam hati kita, dengan tidak ada syak, tidak ada zon, tidak ada waham. Iman ni ialah keyakinan di dalam hati, yakni yang membenarkan dengan hati kita dengan penuh yakin, tidak ada syak, tidak ada zon, tidak ada waham. Syak ni apa dia? Sama timbang. Percaya dengan dok sama timbang, sama berat. Bahasa mudah kita 50-50 iman ni. Nak kata percaya sungguh dah, nak kata tak percaya langsung pun dah. 50-50. Iman. Dan iman juga tidak, tanda iman ni tidak ada zon,
syak, zon. Zon ni bagus sikit. Apa dia? Percaya lebih daripada tak percaya. Makna dia tak percaya ada agak sikit, tak berapa yakin ada juga sikit. Zon ni makna dia ada tidak berapa yakin sikit. Nah, tapi dia yakin banyak. Yakin tu banyak, tak berapa yakin tu sikit. Nama dia zon. Nah, lebih berat kepada percaya. Kurang kepada tak percaya, zon. Kalau ada zon dengan Allah Ta'ala di dalam hati, tidak sah iman. Dan waham ni teruk. Dia lebih berat kepada tak percaya. Lebih berat kepada tak percaya. Sikit sangat dia percaya. Kalau zon berat kepada percaya, sikit sangat tak percaya. Waham pula lebih berat kepada tak percaya, sikit sangat dia percaya. Contoh kita nak bagi nampak makna iman ni sikit percaya, sangat dia percaya tu. Macam mana? Dia percaya Allah Ta'ala, dia percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan, Allah Ta'ala ni Tuhan, dia percaya Allah Tuhan. Iman lah tu, ada iman lah. Tapi hak lain dia tak percaya. Dia tak percaya dengan Nabi, dia tak percaya dengan Rasul. Hak Nabi bawa dia tak percaya dengan Nabi lah. Tak percaya dengan kitab. Dia tak percaya dengan kitab lah siapa? Hak apa yang hukum hakam ada dalam kitab dia tak percaya. Tak percaya pada kitab lah tu. Dia tak percaya dengan qada qadar. Apa dia tak percaya dengan qada qadar? Dia tak percaya semua benda hak berlaku ni Allah Ta'ala yang tentu, Allah Ta'ala yang bagi jadi. Tak percaya langsung. Makna dia iman dia terlalu sikit. Sikit sangat. Maka dihukumkan dengan tak iman. Tak iman. Ni yang bahaya dia. Tapi orang ni kalau dia sama dia percaya ada Allah, hak tu cuma rosak iman. Iman dia rosak. Iman dia rosak. Sebab dia duk percaya lagi ada Allah, tapi hak lain dia tak percaya, tak pakai jugalah iman dia, rosak jugalah iman dia. Rosak. Jadi nak bagi elok, nak bagi sempurna ni, dia kena kejar keenam-enam asas ni. Keenam-enam asas ni. Utama bagi iman tu, asas bagi iman tu ialah percaya kepada Allah. Ini utama. Ini yang paling utama. Iaitu percaya pada Allah ni, kata musannif, makna percaya kepada Allah tu, percayakan Allah, yakni makna percaya ke Allah tu mengaku putus. Apa dia mengaku putus? Yakin, yakni jazam di dalam hati. Mengaku putus, yakni yakin ataupun jazab di dalam hati seseorang. Apa yang dia mengaku putus, apa dia yang dia jazam. Jazam ataupun mengaku putus ni maksud dia kita pegang dengan satu kata putus. Dalam hati ni kita pegang dengan satu kata putus. Yang mana pegangan ni tak ada lagi dah syak, zon, waham. Tetap. Tu yakin. Yakin nama dia. Seseorang pegang apa? Dengan tentu sungguh. Dia percaya. Dia yakin sungguh dalam hati dia. Tentu sungguh Allah Ta'ala itu ialah Tuhan. Dia yakin. Yakin sungguh dalam hati dia Allah Ta'ala itu ialah Tuhan. Yakin Allah Tuhan. Tuhan yang bersifat ia Tuhan. Dia yakin Allah Ta'ala ni ialah Tuhan. Yang bersifat ia Tuhan ni dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Yakin sungguh dalam hati dia Allah Ta'ala adalah Tuhan. Itu yakin. Nak dapat yakin dalam hati ni, nak dapat yakin di dalam hati ni, pertama kena tahu, kedua kena ada dalil. Nak dapat yakin tu, pertama kena tahu, kedua kena ada dalil. Tu yakin. Maksud apa dia? Dia akan jazam di dalam hati dia, putus di dalam hati dia. Dengan sebab apa? Sebab dia tahu dan sebab dia ada dalil. Itu nama dia mengenal. Tu nama dia mengenal. Mengenal ni dia kena tahu. Bila dia tahu dan dia ada dalil. Ada dalil untuk elak, untuk keluar daripada muqallid. Tahu untuk elak daripada jahil.
Nah, bila jahil tak tahu makna dia tak kenal. Nah, jadi dia kena tahu. Nak tahu dia kena belajar. Maka belajar juga jadi wajib. Jadi orang yang mengetahui inilah orang yang mengenal. Mengenal saja kalau tak ada dalil, maka dia tak pakai. Pasal apa? Boleh jadi dia kenal dengan sebab dia pakai cakapan orang saja. Habis tu wajib dia ada dalil, mendatangkan dalil. Maka kenal dia Allah Ta'ala ni dengan dalil, itulah jazam dalam hati. Tu jazam. Nak dapat jazam, nak dapat putus dalam hati ni, kenal dengan ada dalil. Dia kenal dengan ada dalil, baru nama dia jazam yang putus. Nah, pengakuan dalam hati yang putus bahawa tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan. Tuhan yang mana ni? Yang bersifat ia Tuhan dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Dah. Apa dia sifat ketuhanan? Maksud sifat ketuhanan tu apa dia? Nah, kita ni kalau orang tanya sifat Tuhan apa dia, kita boleh jawab dah. Wujud, qidam, baqa, betul juga. Nah, wujud, qidam, baqa. Orang tanya sifat ketuhanan apa dia? Pasang. Apa dia sifat ketuhanan? Pasal apa nak kena kenal sifat ketuhanan? Nah, macam ni maksud sifat ketuhanan yang kita kena kenal ni ialah sesuatu yang mendakwa diri dia Tuhan, dia mesti bersifat dengan Tuhan. Sesuatu yang dakwa diri dia Tuhan, dia mesti bersifat dengan Tuhan. Jadi kalau sesuatu tu tak bersifat dengan Tuhan, kita pun tak boleh mengaku dia Tuhan, sebab dia tak bersifat dengan Tuhan. Nah, contoh Ayah Pen kata mengaku diri dia Tuhan. Adakah Ayah Pen itu bersifat dengan sifat ketuhanan yang kita nak mengaku dia Tuhan? Tak kira lah siapa pun. Kalau dia mengaku diri dia Tuhan, adakah dia bersifat dengan sifat ketuhanan? Ini yang kita kena kenal. Dia tak bersifat dengan sifat ketuhanan, kita pun tak boleh mengaku dia Tuhan. Siapa mengaku dia Tuhan? Kufur. Kufur. Jadi kafir. Siapa-siapa yang mengaku dengan makhluk kau, dengan perkara suatu yang tak bersifat dengan sifat ketuhanan, tapi dia mengaku dia Tuhan, nah, kita pula pergi mengaku kata dia Tuhan, jadi kufur. Sebab tu kena kenal sifat ketuhanan. Bila kenal sifat ketuhanan, duduk kejap di dalam hati kita, mengaku dalam hati kita yang tu Tuhan. Yang mana? Yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Nah, apa dia sifat ketuhanan tu? Sifat ketuhanan ada dua je, bukan banyak pun. Kenal dua sifat ketuhanan ni, tak banyak pun sifat ketuhanan. Nak kita nak kenal, nak kata Tuhan ni, mesti bersifat dengan sifat ketuhanan yang dua ni. Nah, apa dia? Istighna, terkaya Tuhan. Iftiqar, berhajat segala sesuatu kepadanya. Iftiqar ni bukan Tuhan tu iftiqar. Kita ni berhajat segala sesuatu kepada Allah Ta'ala. Nah, maka kalau yang nak mengaku Tuhan, yang kita nak mengaku Tuhan, Tuhan tu kita kena kenal, mestilah Tuhan itu adalah yang terkaya. Apa dia terkaya? Kena kenal pula. Tu yang kena mengaji bagi nampak tu. Sebut ya, Tuhan ni bersifat dengan istighna. Apa dia istighna? Terkaya Tuhan. Apa dia terkaya Tuhan? Kena kenal pula. Terkaya Tuhan ni ialah tak berhajat kepada segala sesuatu. Tu terkaya Tuhan. Dia tak berhajat kepada segala sesuatu. Tak berhajat kepada zat untuk dia ada. Tak berhajat kepada yang menjadikannya. Tu Tuhan. Tu istighna, terkaya. Nah, Tuhan yang terkaya ni mesti dia tak berhajat pada segala sesuatu. Dia tak berhajat kepada zat untuk ada dia. Dia tak berhajat kepada apa yang menjadikannya. Itu Tuhan. Bahkan segala sesuatu
berhajat kepadanya, iftiqar. Nah, ini makna dia Tuhan. Jadi Tuhan yang bersifat dengan terkaya ni, terkaya Tuhan ni bila dipecahkan sifat dia, tadi terkaya tu sifat yang umum. Kita khususkan, pecahkan. Pecahkan terkaya Tuhan ni bersifat yang wajib kita ketahui sebelah. Terkaya Tuhan ni. Nah, sifat terkaya, sifat istighna ni, yang wajib kita ketahui sebelah sifat. Nah, iftiqar Tuhan, berkehendak segala sesuatu kepadanya. Sifat yang menunjukkan berkehendak segala sesuatu kepadanya ni, yang wajib kita ketahui 9. Faham tak gini? Nampak lagi? Nampak lagi? Inilah yang kita kena mengaji 20 sifat ni. Sebab kita nak kenal istighna dan iftiqar. Nak kenal yang dikatakan Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Bila tak mengaji sifat 20, kita tak nampaklah secara khusus, secara detail yang dikatakan sifat ketuhanan. Bukan suruh kenal ke semua sifat Allah Ta'ala yang tiada terhingga banyaknya. Tak. Nah, i'tiqad secara ijmal, Tuhan ini bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tiada terhingga banyaknya. Makna dia tak boleh nak kira dan tak tahu berapa banyak, siapa pun tak tahu. Melainkan Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Bukan suruh tahu ke semua. Nak tahu ke semua ke mana? Jumlah pun tak tahu. Sifat Tuhan ni jumlah pun kita tak tahu. Tak tahu qadar berapa, 1 ke 2 ke 3 ke 1 juta ke 2 juta ke 3 juta. Tak ada siapa tahu sifat Tuhan. Nah, melainkan ulama mempermudahkan jalan bagi kita, umat-umat terkemudian ni. Sebab apa? Kita jauh dah daripada Nabi. Kita tak duduk dah di zaman Nabi. Kita bukan di zaman Nabi. Kita jauh daripada para sahabat yang tahu. Kita jauh daripada para tabi'in. Kita jauh daripada para tabi'in. Kita jauh daripada mereka semua. Nah, tetapi bila ada percanggahan di dalam masalah akidah, Allah Ta'ala bangkitkan ulama' untuk mempermudahkan umat kemudian supaya dapat mengenal dengan mudah. Nah, zaman Nabi mana ada sifat kira 1, 2, 3 sampai 20? Tak ada. Tak ada. Nah, hak ada dalam Quran tu semua Nabi ajak kat sahabat. Nah, kalau hak orang kata zaman Nabi tak ada sifat 20, yang kita nak ngaji sifat 20 pasal apa? Ngaji ke semua sifat dalam Quran? Tu pun kita tak kutip habis pun hak ada dalam Quran. Betul tak? Hak ada dalam Quran, siapa kutip habis buat keluar mai tak di luar ni. Habang kita nak baca, tak ada. Kutip habis mai bagi kita kenal. Tak ada juga. Kan? Sebab tu kata. Nah, jadi ulama mempermudahkan jalan daripada sekalian sifat yang banyak yang tak terhingga banyaknya, dan daripada sekalian yang tersebut di dalam Al-Quran, ulama ambilkan mana yang terpenting, mana yang menjadi tunjang bagi sifat-sifat kesempurnaan Allah, lalu ulama jadikan dia ni sebagai perkara yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ulama istimbat hukum ni. Jadi hukum ni wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Nah, ini untuk mengelak apa? Kita jangan, sebab tu kita jangan cakap besar. Kita katalah baca Quran pun dah tahu dah sifat Tuhan. Kenal dah Tuhan. Nah, baca hadis Nabi kenal dah Tuhan. Salah tak boleh kata lagu tu. Pasal apa tak boleh kata lagu tu? Kita tengok kalau sungguh kita orang yang baca Quran, orang yang baca hadis, yang kenal sifat Tuhan, yang kenal sifat Nabi, mesti tak ada dah orang mengaku diri dia Tuhan. Tak ada. Dan mesti tak ada orang mengaku kata makhluk tu Tuhan. Sebab apa? Baca Quran cukup dah, cerita dah semua. Dah. Nah, jadi ulama ambil kesimpulan susun bagi kat kita, elok dah untuk kita kenal. Jadi padan dah dengan kita tambah-tambah umat mutakhir ni.
Nah, ambil kenai yang tafsir 20 ni padan dah, tu pun tak boleh pi. 20 pun tak boleh pi nak kutip ke semua dalam Quran. Nah, nak kutip ke semua dalam Quran 20 pun kita tak boleh pi dah. Duk nah, jadi kena kenai. Maka kita nak mengaku dalam hati kita ni bahawa tentu sungguh Allah Ta'ala itu ialah Tuhan. Tuhan tu apa dia? Pula dah. Tuhan tu apa dia? Kan? Kita kalau anak tanya, Tuhan tu apa? Kali dengan kita. Tunggin gitu lah, tak ada. Nak jawab ke mana Tuhan? Tuhan tu apa? Tuhan tu Allah. Kita akan jawab gitu lah. Nah, tak apalah dengan anak, bolehlah kita jawab Tuhan tu Allah. Nah, salah lah. Allah tu nama bagi Tuhan. Tuhan tu apa dia? Nah, Allah tu nama bagi Tuhan. Ar-Rahman nama bagi Tuhan. Ar-Rahim nama bagi Tuhan. Kan? Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa. Tu sebut semua. War-Rahmanur Rahim. 99 nama. Tu nama bagi Tuhan. Tuhan tu apa dia? Sebab tu nak kena faham la ilaha illallah. Pasal apa? Pasal kita nak mengaku tu tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan tu apa? Nak mengaku tak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan tu apa? Allah perkenalkan diri dia. Apa dia? Qul huwallahu ahad. Kata olehmu wahai Muhammad, Allah Ta'ala esa. Satu. Allahus samad. Apa dia? Allah Tuhan tumpuan segala Tuhan. Allah ialah tumpuan segala sesuatu. Allah ni ialah Tuhan yang segala sesuatu tumpu kepada dia. Tu Tuhan. Nah, dalam kitab Baqarah pada kata tupanan. Tupanan. Apa dia tupanan? Tupanan ni maksud dia segala sesuatu menumpang di dia. Makna dia berhajat pada dia. Segala sesuatu tumpu kepadanya. Tu Tuhan. Segala sesuatu tumpu kepadanya, tuju kepadanya. Nah, segala sesuatu tumpang kepadanya. Maksud dia apa? Segala sesuatu berhajat kepada dia. Nah, tu Allah Ta'ala. Sebab tu lah kalau faham qul huwallahu ahad pun Allahu Akbar. Nah, fahamlah banyak sifat Allah tu. Banyak sifat Allah tu faham lah. Allahus samad. Makna dia segala sesuatu tumpu kepadanya. Tuhan itu adalah tumpuan ataupun tupanan. Segala sesuatu. Nah, minta doa dekat Tuhan. Minta apa saja dekat Tuhan. Berhajat kepada hidup pun minta Tuhan. Nah, mati pun Tuhan. Segala-galanya Tuhan. Tuhan tu tumpuan segala yang berhajat. Dah. Maka Tuhan tu tumpuan segala yang berhajat. Maka Tuhan itu mesti dia bersalahan dengan segala sesuatu. Dia mesti tak boleh serupa dengan sesuatu. Kalau dia serupa, dia lekeh. Tuhan ni mesti bersalahan. Dia tak boleh serupa dengan segala sesuatu. Tu Tuhan. Nah, bersalahan lagu mana? Ada Tuhan, tidak ada mula. Ada Tuhan, tidak ada kesudahan. Ada segala sesuatu yang lain daripada Tuhan ni, ada dia, ada mula. Hak lain-lain pada Tuhan ni, ada dia yang ada mula. Ada ia yang ada kesudahan. Tuhan ada yang tidak ada mula, ada yang tidak ada kesudahan. Tu Tuhan. Jadi kita kena nampak Tuhan, kena nampak makna Tuhan. Baru kita nak cari. Sebab apa? Sebab kita tak mau bagi ada gambaran di dalam pemikiran kita, bagian bentuk. Habis. Kalau ada dalam gambaran kita ni Tuhan bagian, habis. Mana dia Tuhan ada bentuk. Bila Tuhan ni tak menyamai dengan segala sesuatu, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu ialah zat yang wajibal wujud.
zat yang wajib ada. Tuhan ni zat yang wajib ada. Nah, wajib ada ni maksud dia apa? Tuhan yang ada ia tidak ada mula. Nah, ada ia tidak ada kesudahan. Dia wajib ada. Ada kita jaizal wujud, ada sekalian makhluk ini adalah jaizal wujud, harus ada. Maksud harus ada apa? Nah, mula tak ada, kemudian pun tak ada. Ada permulaan bagi adanya, ada kesudahan bagi adanya. Mula tak ada, lepas tu ada, lepas tu tak ada pula. Tu kita, makhluk, sekalian makhluk. Nah, harus ada. Perkara yang harus ada. Tuhan yang wajib ada. Jadi bila Tuhan yang wajib ada, tentu dah Tuhan ni bersalahan dengan segala yang baharu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Nah, dan Tuhan mestilah sa pada zatnya. Kena kenal. Tuhan ni mesti sa pada zat dia. Tuhan ni mesti sa pada sifat dia. Tuhan ni mesti sa pada af'al dia. Nah, satu pada zat, satu pada sifat, satu pada af'al. Tuhan tak berbilang-bilang. Jadi kita kena kenal. Sebab tu ulama susun bagi kita. Kenal. Nah, Tuhan bila sebut terkaya Tuhan, makna dia kita tahu Tuhan ini tak berhajat kepada segala sesuatu. Bila Tuhan tak berhajat segala sesuatu, makna dia Tuhan ini maha suci daripada segala yang tak layak. Nah Tuhan. Kena kenal Tuhan lah. Sebab tu kita musannif kata kita ni kena mengaku putih dalam hati kita bahawa tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan. Nah, la ilaha illallah makna dia Allah tu Tuhan. Nah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bukan makna Tuhan tu tak ada, yang ada hanya Allah. Tak. Tuhan yang ada hanya Allah. Tuhan yang ada hanya Allah, lain bukan Tuhan. Nah, lain bukan Tuhan. Tak ada Tuhan. Tu Tuhan orang kafir, tu Tuhan orang Islam, tak ada. Tak ada. Yang ada hanya Allah. Nah, yang ada hanya Allah. Jadi kita kena kenal. Yang nak kenal itu sifat bagi Tuhan. Kenal sifat ketuhanannya. Nah, iaitu sifat ketuhanan ni istighna. Iaitu terkaya Tuhan daripada segala sesuatu. Dan sifat iftiqar, yakni berhajat segala sesuatu kepadanya. Maka tengok musannif kata, jika seseorang itu tidak mengaku putus, makna dia tidak ada pengakuan yang putus di dalam hati dia, dengan sungguh begitu. Dengan sungguh mana? Tentu sungguh. Nah, tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan. Kalaulah ada seseorang yang tak mengaku dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan, ataupun ia seseorang tu mengetahui jua, dia tahu, mengetahui jua, dia tahu kata Allah Ta'ala Tuhan, dengan tidak mengaku, dia tahu Allah Ta'ala Tuhan tapi dia tak mengaku putus dalam hati dia, tak ada i'tiqad. Nah, dia musannif bagi kita sini, maka tengok musannif bagi takdir satu perkara. Jika seseorang, tak kira lah siapa-siapa pun, dengan maksud barang siapa, jika seseorang tidak mengaku putus di dalam hatinya. Tak mengaku putus ni maksud dia kalau tak mengaku putus sama ada dia muqallid. Nah, muqallid ikut cakap orang. Ikut cakap orang ni dia tak ada putus. Orang kata lagu ni, dia kata lagu ni. Orang kata lagu tu, dia kata lagu tu. Tu tak mengaku putus. Nah, orang kata Tuhan biru, dia pun Tuhan biru. Orang kata Tuhan hijau, dia pun Tuhan hijau. Orang kata Tuhan putih, dia pun Tuhan putih. Tu orang yang muqallid, ikut cakap orang. Dia tak ada keputusan dalam hati, dia tidak mengaku putus. Nah, tu pertama. Jika seseorang tidak mengaku putus di dalam hati dia,
dengan tentu sungguh begitu mana? Dia tak mengaku dalam hati dia tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Dia tak mengaku sungguh dalam hati dia. Ataupun ia seseorang itu mengetahui, dia tahu juga, tahu apa dia? Dia tahu bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan. Dia tahu. Siapa dia? Siapa dia tahu kata Allah Ta'ala Tuhan? Kita dengar daripada kata apa? Tuhan Allah, Tuhan Allah. Itu Tuhan Allah punya kerja. Dia tahu tak Allah Ta'ala Tuhan? Dia tahu. Sembang dengan kita sedap lah. Kita pun tengok dia pun percaya, oh, bagus yo. Padahal dia tak percaya. Dia bukan percaya. Dia kata ini hujan turun lah. Tuhan Allah punya kerja. Bukan kita punya kerja. Itu dapat rezeki ya Tuhan Allah punya kerja. Oh sedap dia cakap. Betul. Betul dia cakap. Sungguh tak? Sungguh dia cakap. Tapi dia i'tikad tak? Tak ada. Tu maksud dia. Tak ada pengakuan dalam hati. Makna dia tahu kata Allah Ta'ala tu Tuhan. Tapi dia tak mengaku, tak i'tikad dalam hati. Kita jangan jadi lagu tu lah. Jangan jadi lagu tu. Lagu depa tu. Jangan. Dia habaq betul sungguh. Tuhan Allah, Tuhan, nu Tuhan Allah, ni Tuhan Allah, nu Tuhan Allah. Dia nak habaq. Kata dia percaya Allah Ta'ala Tuhan. Dia percaya. Percaya mana? Percaya pada pengakuan. Tapi pada hati tak. Ni maksud musannif. Atau ia mengetahui jua dengan tidak mengaku di dalam hati dia. Maka kedua-dua yang ni, kedua-dua takdir yang musannif bagi kita ni adalah ia kedua-dua tadi. Satu yang tak mengaku putus, satu yang tahu tapi tidak mengaku. Dihukumkan tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Nampak tak? Tak beriman dengan Allah Ta'ala. Dan orang yang tak beriman dengan Allah Ta'ala ni adalah ia orang yang tak mengaku putus dalam hati dengan sungguh begitu. Dan orang yang tahu jua tapi tidak mengaku di dalam hati dia kan Allah Ta'ala tu Tuhan, adalah ia orang yang kafir. Kafir dia di sisi Allah Ta'ala. Siapa ni? Kalau dia orang Islam. Kalau dia orang Islam, di sisi kita dia Islam. Tapi di sisi Allah Ta'ala dia kafir. Ini yang dikatakan mu'min 'indan nas, kafirun 'indallah. Di sisi Allah kita serah ke Allah. Di sisi kita kena terima dia sebagai orang Islam. Kita tak boleh tolak. Pasal apa? Ni benda bangsa i'tikad, benda bangsa dalam hati. Siapa nampak? Siapa nampak? Ni duk cerita lah. Ni cerita hak dalam hati ni. Siapa nampaklah hati orang? Kita tak boleh kata dia tak ada akidah. Tak boleh kata. Mana kita boleh kata ke orang dia tak ada akidah? Melainkan dia zahirkan tak ada akidah. Selagi dia tak zahir, tak boleh kita kata. Pasal akidah benda bangsa duk dalam hati. Tak ada siapa pun nampak. Siapa pun tak nampak. Siapa pun tak tahu. Sebab tu jangan kita cakap berkenaan dengan hukum kufur ni. Jaga takut kufur tu balik mai kat kita. Kita kata orang tak ada akidah, makna dia kita kata orang kafir. Ni hak ni musannif bab kita ni. Musannif cerita kat kita terang-terang. Perkara ni dia tak mengaku putus dalam hati, makna dia perkara bersangkut dengan hati. Perkara ni dia tahu dengan lidah tapi dia tak mengaku dalam hati, makna dia tahu tapi dia tak mengaku putus dalam hati. Ini bersangkut dengan makna akidah. Perkara yang bersangkut dengan hati. Bila bersangkut dengan hati, di sisi Allah Ta'ala dia kufur. Tapi di sisi manusia, kalau dia Islam, kekal Islam dia. Kita tak boleh. Jangan sekali pesan cukup-cukup. Sungguh-sungguh pesan. Sekalian manusia pesan sungguh kita ni. Pasal apa? Jangan sekali-kali kita duk kata orang tak ada akidah, orang nu kafir, orang jangan ya Allah. Sebab apa? Sebab takut dia selamat, kita tak selamat. Rugi. Kita semayang elok, buat kerja elok, lawan elok, semua cantik dah, lawan bagus dah. Lah kita rupanya amalan kita lama dah tak terima. Pasal apa? Pasal kita kata orang tu kafir sedangkan dia tak kafir. Kita kata orang ni tak ada akidah sedangkan dia ada akidah. Selama mana dia tak zahir, kita tak boleh kata.
Ni musannif nak cerita kat kita benda ni. Keras benda ni. Benda ni keras, benda ni penting. Ni rukun iman, perkara yang cukup penting. Kena kenal Allah Taala sungguh. Kadang-kadang hak orang duk kata kat orang tak ada akidah tu, dia Tuhan pun dia tak kenal. Tapi sedap kata kat orang tak ada akidah. Orang ni tak ada akidah, orang ni tak ada akidah. Dia Tuhan pun dia tak kenal. Maksud kenal Tuhan ni, kenal jalan ni yang musannif habaq ni. Kenal. Yang nak dikatakan Tuhan ialah Tuhan ini yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Kena kenal sifat ketuhanan. Kita pun tak kenal. Lepas tu kita duk kata orang tak ada akidah. Ni bahaya besar ni. Nah, bahaya besar. Saya pesan kat diri saya sungguh-sungguh hari ni, takut. Kita ni bangsa mulut celupak. Kita ni bangsa kita ni bangsa mulut ayat cak. Ikut dannya. Mulut ayat cak. Segala turun boleh. Masa elok jernih, masa tak elok habis, lintas pun busuk, tak lintas pun busuk mulut kita ni. Jadi pesan kat diri saya sungguh-sungguh dan pada sekalian muslimin muslimat kita, bila kita dengar benda ni kita jaga. Saya selalu cakap benda ni sebab kita sedih kadang-kadang kita kata kat orang tu. Kita kena tengok diri kita nak kata kat orang. Pesan ni pesan sungguh-sungguh, jagalah, jaga. Tapi perkara ini apabila berlaku dengan akidah, bersabit dengan akidah, bersabit dengan sekalian aqaid ini, bila tak ada di dalam hati macam mana yang musannif kata, maka kalau dia orang Islam, di sisi kita dia Islam, di sisi Allah Ta'ala pada sudut hukumnya kafir. Tapi kita serah keputusan pada Allah Ta'ala. Sama ada Allah Ta'ala nak hukum dia dalam keadaan dia kafir, ataupun Allah Ta'ala nak terima dia sebagai Islam, itu kita serah pada Allah Ta'ala. Kita tak boleh buat hukuman. Tu maksud dia. Tengok dia kata. Dan yang kata kafir di sisi Allah Ta'ala ni, dan jikalau sembahyang puasa sekalipun, nak abang kata orang Islam yang rajin sembahyang, tu yang saya kata, rajin sembahyang, puasa, ibadat, tolong orang, buat baik belaka, tapi pada tak boleh silap sikit. Ni bahaya dah. Bahaya dia. Sebab kita takut kita dalam keadaan di sisi manusia Islam, di sisi Allah Ta'ala wal-iyazubillah min zalik kita jadi kafir. Kita takut yang tu. Rasa sak tak puas. Saya lah tak puas. Hak ni duk kira nak pergi cepat habis je. Orang nak tunggu pergi. Saya lah tak puas pasal rasa lama. Pasal baca rasa sikit. Kita tengok benda ni penting sangat-sangat. Sebab tu kita kena mengaji. Bagi kenal Allah. Bagi kenal Allah. Sekurang-kurangnya ada dalam majlis ilmu, kira hebat dah. Majlis ilmu mana? Ni penting. Al-itlaqul ulum. Ilmu yang paling penting sekali. Ilmu tauhid. Paling penting sekali. Jadi minta kita tangguhlah pada yang keduanya. Jadilah sebulan satu. Cukup 20 tahun habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa anshur alaina rahmatak wa zakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal muslimin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min 'ibadikas salihin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik wa 'ala ma'rifatik wa 'ala maghfiratik. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.